Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid 5 Bravo. Macam mana hari ni? Semua sihat diharapnya ya. Okey, baiklah. Untuk subjek sains kita pada hari ini, kita akan mempelajari tentang kemahiran proses sains. Okey, kamu dah mempelajari tajuk kemahiran proses sains ini pada tahap 1 dan juga pada tahun 4. Okey, pada tahun 5 kita akan mengulang kaji semula tajuk kemahiran proses sains ini. Okey, baik. Mari kita lihat apakah itu kemahiran proses sains. Baik, apakah kemahiran proses sains? Kemahiran proses sains ataupun KPS adalah salah satu daripada dua komponen dalam kemahiran saintifik. Okey, kalau kamu rujuk buku teks kamu, unit 1 kita belajar tentang kemahiran saintifik. Jadi kemahiran saintifik ni ada dua komponen, iaitu kemahiran proses sains dan juga kemahiran manipulatif. Okey, untuk kemahiran manipulatif, kamu juga telah mempelajarinya sebelum ini. Okey, tahun ini juga kita akan belajar semula lagi. Okey, baik. Apakah kepentingan kemahiran proses sains ini? Ia diperlukan untuk mencari jawapan kepada sesuatu masalah atau membuat keputusan secara bersistem. Okey, jadi bila kita mempunyai satu masalah, untuk menyelesaikan masalah tersebut, kita perlukan langkah-langkah untuk yang betul untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Okey, baik. Ada berapa KPS ini? KPS ada 12. Okey, ada berapa? Ada 12 KPS. Baik, sekarang mari kita lihat ke-12 kemahiran proses sains pada secara umumnya. Okey, secara umumnya. Okey, baik. Baiklah, untuk memerhati, yang KPS yang pertama adalah memerhati. Baik, apakah itu memerhati? Kita menggunakan deria, penglihatan, pendengaran, sentuhan, rasa atau bau untuk mengumpulkan maklumat berkaitan objek dan fenomena. Okey, sebagai contohnya, kamu ada sebiji apple. Okey, perhatikan. Perhatikan apple tersebut. Okey, beza ya, perhati dan lihat. Okey, sangat berbeza. Baik, perhatikan apple tersebut. Baik, apakah warna apple? Warna merah. Okey, apakah bau apple? Bau harum. Okey, bila sentuh apple, apa yang kamu dapat rasa pada kulit apple? Itu adalah pemerhatian. Okey, itu contohlah. Kemudian, KPS yang kedua adalah mengelas. Apakah itu mengelas? Melalui pemerhatian objek atau fenomena tadi, kita kumpulkan objek atau fenomena berdasarkan persamaan dan perbezaan. Okey, contoh cikgu bagi kamu beberapa jenis haiwan. Okey, cuba kelaskan haiwan tersebut kepada kumpulan yang sesuai. Okey, contohnya ada berkaki. Ada satu kumpulan lagi tidak berkaki. Itu adalah mengelas. Okey, baik. Yang ketiga adalah mengukur dan menggunakan nombor. Baik, mengukur dan menggunakan nombor. Kamu membuat pemerhatian secara kuantitatif dengan menggunakan nombor dan alat berunit piawai. Okey, pengukuran menjadikan pemerhatian lebih jitu. Okey, maksudnya macam ni. Okey, sekarang cikgu kata, beritahu cikgu berapakah berat beg sekolah kamu. Okey, jadi apa yang perlu kamu lakukan? Kamu perlu ambil beg sekolah dan kamu perlu gunakan alat yang sesuai untuk mengetahui berat beg sekolah. Jadi kamu ambil beg, letak di atas penimbang dan baca berapakah berat beg sekolah kamu. Okey, itu adalah mengukur dan menggunakan nombor. Baik. Yang keempat, membuat inference. Apakah membuat inference? Kita membuat alasan. Okey, contohnya kamu perhatikan ada sepasu pokok mak kamu, ibu kamu layu. Okey, beri alasan.
Kenapa pokok itu layu? Okey, mungkin pokok ini layu kerana kekurangan air. Okey, kerana kurang baja. Okey, itu contohlah. Okey, baik. Dan yang kelima, meramal. Baik, meramal adalah kamu membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai. Sebagai contoh, kamu berjalan bersama dengan kawan kamu dalam perjalanan di tepi sebuah sebatang sungai, kamu mendapati ada beberapa orang sedang membuang sisa toksik ke dalam sungai. Jadi, baik, ramalan kamu, apa yang akan berlaku kepada hidupan di dalam sungai tersebut? Okey, betul. Apa ramalan dia? Hidupan tersebut akan mati kerana di sungai tersebut dicemari oleh sisa toksik. Okey. Baik. Okey, seterusnya yang keenam adalah berkomunikasi. Okey, bagaimana kita berkomunikasi? Kita menggunakan jadual, graf atau rajah, model untuk menerangkan peristiwa, tindakan atau sesuatu objek. Itu berkomunikasi. Contohnya, okey, sekarang terangkan pada cikgu bahagian tubuh haiwan. Contoh bahagian tubuh ikan. Jadi kamu perlu buat apa? Kamu lukis gambar ikan dan pada gambar ikan tersebut labelkan. Okey, labelkan. Ini apa? Ini bahagian mata, ini bahagian sirip, ini bahagian sisik. Itu adalah berkomunikasi. Baik, seterusnya menggunakan perhubungan ruang dan masa. Okey, kamu memperihalkan perubahan parameter dengan masa. Contohnya, lokasi, arah, bentuk, saiz, isi padu, berat dan jisim. Okey, selepas 2 bulan, kamu membuat pemerhatian terhadap seekor ikan. Okey, kamu mendapati saiz ikan bertambah besar selepas 2 bulan. Itu kamu menggunakan perhubungan ruang dan masa. Okey, baik. Untuk hari ini, cikgu akan lebih berfokuskan kepada memerhati dan memerhati dan membuat inference. Okey, jadi untuk KPS yang seterusnya iaitu mentafsir data, mendefinisi secara operasi, mengawal pemboleh ubah, membuat hipotesis dan mengeksperimen akan diterangkan dengan lebih lanjut lagi dalam pembelajaran kita pada masa akan datang. InsyaAllah. Okey, baik. Sekarang sila rujuk buku teks kamu pada muka surat 1. Okey, buku teks baru Buku surat 1. Okey, baik. Okey, sekarang sila perhatikan situasi di mana ada Ana, Milia, Chan dan Ravi. Mereka sedang bermain tarik upih di halaman rumah. Okey, baik. Okey. Apa yang Ana katakan di situ? Beratnya sukar untuk saya tarik lebih laju. Upih ini hampir putus. Okey, daripada pemerhatian kamu, okey, Chan dan Ravi mendahului Ana dan Milia. Baiklah. Apakah kemahiran proses sains yang terlibat dalam situasi di sebelah? Apa kemahiran proses sains yang kita boleh lakukan berdasarkan kepada situasi di sebelah? Okey. Baik, boleh sesiapa cadangkan. Okey, cadangkan cara bagaimana Ana dapat menarik Milia dengan mudah. Okey, bagaimana Ana dan Milia hendak mendahului Chan dan Ravi. Okey? Okey, baik. Sekarang kita akan melihat. Okey, dari situasi permainan tarik upih sebentar tadi, ada 2 kemahiran proses sains yang terlibat. Apa dia? Okey, yang pertama adalah memerhati. Okey. Yang kedua ialah membuat inference, di mana kamu membuat pemerhatian dan pada masa yang sama kamu memberi alasan mengapakah situasi itu berlaku. Okey, mengapa Emilia
dan Ana di belakang. Mengapa Chan dan Ravi di hadapan? Okey. Okey, baik. Seterusnya bagaimana Ana boleh menarik Milia dengan lebih mudah? Okey, baik. Mari kita lihat jenis permukaan yang Ana gunakan semasa menarik Milia. Maksudnya semasa Ana menarik Milia menggunakan upih, jalan apakah yang digunakan? Okey, di situ kamu dapat perhatikan, ya. Okey, di sini kamu dapat lihat Ana menarik Emilia pada tanah yang beralun. Okey, mari kita lihat jenis permukaan yang Chan gunakan semasa menarik Ravi. Okey, Chan menarik Ravi pada permukaan atau kawasan berumput. Itu adalah pemerhatian. Okey, kita perlu perhati, bukan lihat. Okey, baik. Dengan menggunakan pemerhatian menggunakan penglihatan, ya. Okey, penglihatan. Jadi, apakah yang boleh dilakukan oleh Ana untuk memudahkan dia menarik Milia? Okey, seterusnya kita akan memberi alasan. Okey, membuat inference. Okey, baik. Ana boleh mengubah jenis permukaan yang digunakan untuk menarik Milia, iaitu dari permukaan tanah yang beralun ke kawasan berumput. Okey, ini kerana, kenapa? Ini kerana pada permukaan berumput, daya geseran yang terhasil semasa menarik upih akan berkurangan. Okey, apabila daya geseran berkurangan, maka kelajuan semakin bertambah. Okey, jadi lebih mudah untuk Ana menarik Milia. Okey, itu adalah pemerhatian dan membuat inference. Okey, baik. Sekarang sila rujuk muka surat 2 dan juga muka surat 3. Okey, dalam muka surat 2 dan 3 ini, kamu akan membuat aktiviti ini, ya. Okey, sebelum kita buat aktiviti muka surat 2 dan 3 ini, mari kita perhatikan dua kapal terbang kertas ini. Ada dua kapal terbang, iaitu kapal terbang A dan satu lagi kapal terbang B. Okey, cuba kamu bandingkan, buat pemerhatian. Pemerhatian juga melibatkan melakukan perbandingan dan juga persamaan. Ingat tu, ya. Okey, baik. Jadi, buat perbandingan. Bandingkan sayap kapal terbang A dan B. Yang manakah lebih besar sayapnya? Okey, itu adalah persoalan yang pertama. Yang mana lebih besar, sayap A ataupun B? A ataupun B. Okey, yang kedua, adakah saiz sayap akan mempengaruhi jarak yang dilalui kapal terbang? Okey, adakah saiz sayap besar akan menyebabkan kapal terbang laju? Okey, atau adakah faktor lain yang mempengaruhinya? Okey, adakah faktor lain yang mempengaruhinya? Okey, baik. Okey, baik. Untuk tugasan kamu pada hari ini ialah, okey, setelah menonton video ini nanti, okey, berdasarkan buku teks pada muka surat 2 dan 3, bina kapal terbang mengikut cara lipatan yang dikehendaki. Okey, lakukan pemerhatian dengan membuat perbandingan antara dua kapal terbang tersebut. Okey, apa yang perlu kamu perhatikan? Okey, terus fokus pada apa yang perlu kamu perhatikan, ya, semasa menjalankan aktiviti ini ialah nyatakan kapal terbang yang manakah paling jauh terbang. Okey, contohnya kapal terbang A terbang lebih jauh berbanding kapal terbang B. Itu contoh cikgu lah. Okey, baik. Kemudian, apa yang perlu kamu lakukan?
Okey, selepas kamu melipat, okey, selepas kamu melipat, kamu membuat eksperimen, okey, dan kamu dah tentukan siapa yang paling laju. Okey, siapa yang paling laju? Kapal terbang mana yang paling laju? Okey, maaf. Jadi kamu hantarkan jawapan kamu di grup Telegram ini. Atau anda juga boleh menghantar video eksperimen anda ke Telegram ini. Maksudnya cikgu nak kamu hantar, kalau boleh, yang ini option kedua, pilihan kedua. Pilihan pertama hanya hantar keputusan. Pilihan yang kedua, kamu boleh hantar video eksperimen. Maksudnya kamu hantar video semasa kamu menerbangkan kapal terbang, bukan semasa kamu melipat kapal terbang, ya. Menerbangkan kapal terbang. Berbandingan kapal terbang A berapa jauh, kapal terbang B berapa jauh. Okey. Okey, tak perlu baling serentak. Mungkin baling satu dulu. Kemudian biarkan yang A itu, kemudian baling pula yang B. Tengok mana yang paling jauh. Okey. Itu cara membuat video tu nanti. Okey, penglibatan anda, okey, penglibatan kamu pada hari ini, okey, akan dimasukkan ke dalam SSDM. Baik. Baik, di sini cikgu berikan, okey, cikgu sediakan cara kamu menulis jawapan pada grup Telegram ini. Okey, jadi saya mendapati kapal terbang A atau B terbang lebih jauh berbanding kapal terbang A atau B. Okey, dan dash kamu tulis siapa nama kamu. Okey, contoh di sini Abu bin Ali. Okey. Ada apa-apa persoalan, kita akan berbincang selepas kamu menonton video yang cikgu berikan ini. Okey, baik. Seterusnya, untuk selepas kita berbincang, kamu perlu melengkapkan modul sains untuk aktiviti 1 hingga 3. Cikgu rasa kamu tak ada masalah untuk membuat aktiviti 1 hingga 3 kerana ia merupakan soalan tahun 4. Soalan ulang kaji. Okey, soalan ulang kaji pada tahun 4. Okey. Sekian dulu daripada cikgu. Kita berjumpa lagi selepas ini. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.